Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Nur Azira Abdul Kadir bawakan anda Buletin Khas edisi petang 5 Jun 2020. Tumpuan berita. Kerajaan hari ini mengumumkan Pelan Jana Semua Ekonomi Negara atau penjana yang merangkumi 40 inisiatif bernilai RM35 bilion dalam usaha memperkasakan semula ekonomi negara yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, di bawah penjana kerajaan telah mengenal pasti 3 teras utama, iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Menurutnya, beliau sedar ekonomi negara akan mengambil masa untuk pulih dan terdapat banyak sektor dan aktiviti ekonomi terjejas dan ramai golongan masyarakat yang masih memerlukan bantuan sepanjang tempoh pemulihan ekonomi. Secara keseluruhannya, terdapat 40 inisiatif bernilai RM35 bilion. RM35 bilion di bawah penjana ini. Daripada jumlah ini, sebanyak 10 bilion merupakan suntikan fiskal langsung daripada kerajaan. Dalam perutusan khasnya yang disiarkan secara langsung hari ini, Tan Sri Muhyiddin menambah, sebagai komitmen kerajaan untuk mengurangkan impak perundangan COVID-19, kerajaan bersetuju untuk menggubal rang undang-undang RUU COVID-19 langkah sementara. Jelasnya kerajaan akan membentangkan RUU tersebut pada sesi Parlimen Julai kelak. Rang undang-undang ini merupakan pelepasan sementara ataupun temporary relief daripada tanggungjawab perjanjian bagi suatu tempoh yang ditetapkan. Kerajaan juga berharap dengan adanya akta baru ini, kelangsungan hidup rakyat Malaysia umumnya dapat diteruskan. InsyaAllah, kerajaan akan membentangkan RUU ini pada sesi Parlimen bulan Julai nanti. Laporan berikutnya, bermula esok, Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom di Sarawak akan melanjutkan operasi mereka pada hari Sabtu sehingga hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, operasi pemeriksaan kenderaan akan diadakan pada setiap Sabtu sepanjang Jun adalah bermula dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Menurutnya, pendekatan tersebut adalah sebagai langkah mengatasi kesesakan kenderaan yang menunggu untuk melakukan pemeriksaan khususnya di Puspakom Cawangan Kuching. Malah jelasnya ada pemandu kenderaan yang sanggup datang seawal jam 4.30 pagi untuk mendapatkan perkhidmatan di Puspakom. Saya difahamkan bahawa dalam sehari Puspakom sini boleh membuat pemeriksaan di atas 450 hingga 500 wak kenderaan. Bercakap ketika ditemui media semasa mengadakan tinjauan di Puspakom Cawangan Kuching hari ini, Datuk Lee memberitahu pemilik kenderaan juga diminta untuk membuat temujanji secara atas talian. Jelasnya mereka boleh menggunakan sistem temujanji dalam talian iaitu laman web seperti tertera atau melalui aplikasi My Puspakom bagi merancang waktu pemeriksaan mereka. Beralih ke laporan COVID-19, dengan Sarawak hari ini mencatat 1 kes baru positif di daerah Simunjan, menjadikan keseluruhan kes positif di Sarawak setakat sekarang sebanyak 553 kes. Susulan itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan media memberitahu daerah Simunjan telah bertukar status dari zon hijau kepada kuning. Jumlah daerah berstatus kuning setakat ini sebanyak 6 dan daerah berstatus hijau sebanyak 34 buah. Berita seterusnya, media di Sarawak sama ada media elektronik, media cetak dan media sosial memainkan peranan penting dalam menyalurkan maklumat dan informasi positif dalam pentingnya bertindak awal bagi mencegah kebakaran. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Negeri Sarawak Khairuddin Rahman atau Husaini berkata, laporan sebegini penting dalam memberikan impak positif kepada masyarakat supaya lebih bersedia berhadapan dengan situasi kebakaran. RTM, Astro, UKAS, Kabit Minyak Sarawak, Sarawak Edition, macam-macam yang menunjukkan satu pelaporan yang cukup positif dan menunjukkan satu impak kepada masyarakat sendiri. Mana mereka belajar, beri pentingnya mereka bertindak. Ini merupakan satu kata orang kejayaan besar kepada usaha-usaha yang dibuat oleh Jabatan Bomba Kerajaan Negeri Sarawak, bawah Promosi Jawatankuasa Pengurusan Bencana. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyerahkan alat pemadam api dan sijil penghargaan kepada pasukan bomba sukarela Sungai Buloh Simunjan di Kuching semalam.
Tambah Khairuddin lagi, takrifan kebakaran rumah panjang menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak adalah satu bencana. Mungkin di dalam MKN bukan bencana, tapi dalam takrifan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, kebakaran rumah panjang adalah bencana sebab melibatkan satu rumah panjang habis. Satu bencana di mana beratus isi rumah, ketua keluarga hilang tempat tinggal. Tinggal selasa tinggal. Jadi dari sana mana kerajaan terpaksa membantu. Sekian bersama saya Nur Azira dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, Ukas Channel di YouTube atau melalui Facebook, Twitter, Instagram dan aplikasi Telegram Buletin Ukas. Sebelum mengakhiri buletin, orang ramai boleh membuat temujanji pemeriksaan kenderaan secara atas talian menerusi My Puspakom. Salam Ukas.